Kemarin Mak Nasir, dan hari ini kami akan membincangkan tentang pasca modernisme, cabaran, replikasi dan analisis kritikal menurut Islam. Okey, pasca modernisme ni adalah satu fahaman yang dibawa daripada Barat. Pemikiran pasca modernisme lahir selepas modernisme yang telah dianggap gagal atau sudah tidak relevan. Arti kata lain, pasca modernisme ni ialah pembaharuan atau penolakan terhadap modernisme yang sebelum ini yang telah modernisasi pemikiran Barat. Seorang karyawan iaitu Sarup menyatakan bahawa jika modernisme ini ialah budaya moden, maka pasca modernisme ini ialah budaya kemodenan. Maksudnya di sini pasca modernisme ini ialah lebih moden, lebih ke depan pada modernisme. Pemikiran pasca modernisme ini telah berkembang pesat di Barat dan sangat cepat merebak ke seluruh dunia, termasuk di belah timur yang di sana majoritinya umat Islam. Ada yang menolak dan ada juga yang menerima. Tapi apa yang boleh saya katakan di sini ialah pemikiran pasca modernisme ini amat berbahaya sebab ia bertentangan dengan agama Islam, sebab ia menolak seperti rukun Islam, rukun iman. Maksudnya di sini kita tidak digalakkan untuk solat, puasa, membayar zakat dan sebagainya. Okey, antara tokoh pemikir pasca modernisme yang terawal ialah Jean-Francois Lyotard, Jacques Derrida, Michael Foucault dan Gilles Baudrillard. Objektif kajian kami tentang pasca modernisme ialah untuk mengenal pasti cabaran yang perlu dihadapi oleh umat Islam untuk menentang fahaman tersebut, dan kedua, mengenal pasti implikasi dan kesan yang akan berlaku terhadap umat Islam dan langkah untuk menangani implikasi tersebut. Okey, masih lagi bersama saya dan kali ini kita akan bincangkan tentang kajian literatur. Antara tokoh yang telah melakukan kajian literatur ialah Ali Maksum. Dalam karangan beliau menyatakan bahawa Jean-Francois Lyotard merupakan salah seorang tokoh yang terkenal dan terpenting dalam kajian pasca modernisme. Jean-Francois Lyotard telah mengeluarkan banyak karya dan antara karya beliau yang terkenal ialah The Postmodern Condition dan The Different Pace and Different. Dalam karya beliau The Different Pace and Different, beliau menyatakan pasca modernisme ini sebagai semua kritikan terhadap tradisi metafizik, fundasionalisme, modernisme dan pengetahuan universal. Letak ni berpendapat ilmu pengetahuan dari segi modernisme merupakan gagal kerana ia mengalami masalah yang sama seperti masalah yang berlaku pada zaman pertengahan, seperti masalah agama, nasional kebangsaan dan kuasa negara Eropah, yang di mana kesahihannya tidak semuanya dapat dipercayai. Sebab itu boleh terwujudnya pasca modernisme, di mana pada pandangan Lyotard ilmu itu perlu dikaji dulu kesahihannya sebelum dipercayai. Beliau juga menjelaskan bahawa ilmu pengetahuan pasca modernisme bukan sahaja alat penguasa, malah dapat membantu kita dalam meluaskan pandangan kita terhadap pandangan yang berlainan dan menjadikan kita lebih terbuka untuk menerima pendirian lain. Okey, tokoh yang seterusnya ialah Michael Foucault. Beliau merupakan salah satu tokoh yang menolak pengetahuan universal. Antara pemikiran yang ditolak oleh beliau ialah pengetahuan khas untuk setiap waktu dan tempat, bukan bersifat metafizis, universal dan transcendental. Yang kedua, pengetahuan selalu mengambil perspektif dan tak mampu untuk mengetahui objektif dunia. Dan akhir sekali, pengetahuan selalu dikaitkan dengan cara-cara penguasa pemerintah, bukan pemahaman yang neutral atau universal. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Megat untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang kajian literatur. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Nama saya adalah Megat dan saya adalah presenter seterusnya. Sekarang ini,
saya ingin menjelaskan dengan lebih terperinci lagi mengenai kajian literatur yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh sebelum ini mengenai isu pasca-modernisme. Antara tokoh-tokoh tersebut ialah Louis Lehi. Louis Lehi telah mendefinisikan pasca-modernisme sebagai suatu gerakan idea yang boleh dijadikan sebagai alternatif kepada idea-idea zaman moden. Tokoh yang seterusnya adalah Jacques Derrida. Jacques Derrida menghasilkan sebuah pemikiran iaitu dekonstruksi. Dekonstruksi boleh didefinisikan secara etimologi sebagai melepaskan, mengurai dan juga membuka. Dekonstruksi ini juga berfungsi sebagai di mana kebenaran sesuatu teori pengetahuan itu boleh dibantah dan juga boleh membuat teori yang baharu. Tetapi dengan syarat kebenaran yang itu dapat dibuktikan dan juga dipertanggungjawabkan. Tokoh yang seterusnya ialah John Baudrillard. John Baudrillard telah menjadikan budaya sebagai pusat pemikirannya. Beliau juga menggelarkan zaman pasca modernisme sebagai kehidupan yang hyper-reality yang boleh difahami dengan secara ringkas di mana seseorang itu tidak mampu membezakan hidup di alam maya dan juga hidup di alam realiti. Kajian seterusnya telah dilakukan oleh tokoh yang bernama Frederick Jameson. Frederick Jameson merupakan salah satu tokoh yang terkenal yang mengikuti ajaran Marxis. Beliau menggunakan pemikiran Marxis dalam menerangkan epos historis yang baru, iaitu pasca-modernisme. Frederick Jameson mengatakan bahawa pasca-modernisme mempunyai dua ciri-ciri komponen yang penting, iaitu pastiche dan juga skizofrenia. Pada fahaman Jameson, pastiche ialah parodi iaitu meniru gaya seseorang tanpa sebab yang tertentu. Manakala skizofrenia pula ialah pengalaman yang mana menandakan material yang telah terpisah, terpencil dan juga gagal membentuk rangkaian yang kohiden. Jürgen Habermas merupakan salah satu tokoh yang melakukan kajian literatur terhadap pasca-modernisme. Beliau berlainan berpandangan terhadap pasca-modernisme kerana beliau mengkritik prinsip pasca-modernisme itu. Beliau berpandangan bahawa konsep modernisme masih lagi boleh digunakan berbanding konsep pasca-modernisme yang tidak dapat diramalkan. Tokoh yang seterusnya adalah bernama Christopher Norris. Beliau merupakan seorang tokoh pemikir sosial daripada Amerika. Beliau berpandangan bahawa kita berada di tahap di mana teori itu akan bertemu sesama sendiri yang akan menghasilkan sikap epistemologi skeptikal yang melampau yang boleh menghancurkan sesuatu. Contohnya politik, teori, falsafah dan kritikan. Yang mana berlakunya pentembungan idea-idea kerana tokoh-tokoh mempunyai pandangan-pandangan yang masing-masing. Seterusnya, tokoh iaitu Terry Ingleton. Beliau merupakan seorang pengkritik sastra Marxian. Hal ini dapat dilihat dalam bukunya iaitu The Illusion of Postmodernism, yang mana beliau mengatakan bahawa pasca-modernisme ini punya isu-isu seperti kesamaran daripada segi sejarah, kesalahfahaman dan juga penjagaan teori-teori sosial pasca-modernisme. Menurutnya, pasca-modernisme ini adalah satu gaya pemikiran atau pemahaman yang mana ia selalu berwaspada dengan idea tentang akal, kebenaran identiti, objektiviti, idea kemajuan, universal atau pembebasan dan juga naratif. Kajian yang seterusnya telah dilakukan oleh Pauline M. Rosano. Beliau telah menghasilkan ataupun telah mengetengahkan 7 penjanggahan yang terdapat dalam pemikiran teori-teori sosial pasca modernisme. Sekarang ini saya akan meringkaskan teori-teori ini kepada 3 sahaja. Antaranya adalah dengan menolak kriteria modernisme dalam menilai sesuatu teori, para pemikir sosial pasca modernisme masih tidak dapat lagi menghasilkan cara yang betul dalam menilai sesuatu benda tanpa mengambil kriteria yang lain. Yang kedua, walaupun para pemikir teori-teori sosial pasca modernisme ini mengkritik modernisme yang tidak konsisten dalam menilai sesuatu, mereka juga tidak dapat mengikuti konsistensi itu sendiri. Dan ini yang ketiga, walaupun tokoh-tokoh teori sosial pasca modernisme ini lebih menekankan perkara yang tidak rasional, mereka masih lagi menggunakan akal fikiran dalam meluaskan pandangan mereka. Antara pandangan tokoh-tokoh Islam dalam kajian
literature terhadap pasca modernisme ialah tokoh Ali Maksum. Antara kritikan beliau iaitu pemikir pasca modernisme adalah kurang berfikir tentang mengapa mereka mengarang sesuatu sastra itu ataupun menghasilkan sebuah teori itu. Selain itu, pemikir pasca modernisme dituduh mengabaikan kehidupan dunia. Sebagai contoh, mereka menghasilkan teori yang mana kehidupan dunia diabaikan. Hal ini mengakibatkan pemikir pasca modernisme ini ketinggalan berbanding dengan anti pemikir pasca modernisme. Namun begitu, mereka merupakan sumber yang penting dalam perkembangan semasa dan juga dalam masa yang sama mereka tidak mempentingkan kehidupan dunia dan pemikiran mereka. Itu adalah pandangan daripada Ali Maksum. Secara kesimpulannya, pemikiran pasca modernisme ini mempunyai kebaikan dan juga keburukannya kepada masyarakat. Masyarakat terutamanya umat Islam perlulah berjaga-jaga dan juga berfikir secara nasional dalam mengambil fikiran sesuatu dan memperhatikannya dalam kehidupan mereka. Mereka perlu menggunakan Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai panduan hidup mereka sebelum menerima sesuatu. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekarang ini saya akan memberikan presentation ini kepada presenter yang seterusnya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam pada semua. Saya Syaiful Akbar. Saya pada hari ini akan berkongsi mengenai fahaman pasca modernisme yang muncul selepas fahaman modernisme. Pasca modernisme ini mengetengahkan kebebasan dalam suara, dalam melakukan apa saja yang kita mahukan. Jadi saya akan membentangkan cabaran dan juga implikasi kepada masyarakat dan khasnya kepada umat Islam. Ya. Cabarannya adalah kepada masyarakat apabila golongan-golongan elit ataupun tokoh-tokoh yang punya pengaruh banyak juga menyokong kepada penyebaran fahaman pasca modernisme ini. Ialah seperti kita tahu, orang yang berpengaruh ini menjadi idola ataupun ikutan. Tapi apabila mereka menyatakan satu benda yang salah, mungkin ada yang memang ada yang akan menyangkal ataupun membantah ataupun mengecam, yang popular perkataan sekarang mengecam. Tapi ada juga yang akan bersetuju. Jadi golongan yang setuju ni adalah golongan yang terpengaruh lah. Jadi golongan-golongan berpengaruh ini adalah satu cabaran kepada masyarakat, mana dia akan sedikit sebanyak akan menggalakkan lagi penyebaran fahaman ini. Untuk kejiranan, apabila antara sama jiran mereka berkongsi dan biasanya ada grup WhatsApp sama jiran boleh berkongsi. Sebagai contoh, ada orang ini ingin membuat satu majlis karaoke di rumah, sedangkan dia mengganggu kejiranan. Tapi disebabkan pasca modernisme, kebebasan yang menerapkan kebebasan ini, dia tidak memikir menghiraukan kejiranan, walaupun ia akan menyebabkan satu huru-hara ataupun menyebabkan satu perasaan tidak selesa kepada kejiranan. Dan kepada keluarga, perkara tersebut akan menyebabkan anak-anak menjadi lebih puas ataupun memberontak untuk melakukan apa yang mereka mahu, sedangkan ia melanggar ataupun akan menyebabkan mereka terjebak dalam masalah sosial. Bagi implikasi kepada masyarakat akan generasi baru yang akan lahir mungkin akan lebih bermasalah ataupun kurang moral dan adab dalam diri mereka, dan mereka hanya ingin melakukan apa yang mereka mahu, tidak menghiraukan lagi apa garis panduan yang telah diletakkan dalam Islam. Jadi golongan-golongan baharu ataupun yang lama ini akan sama sendiri akan menyalahkan satu sama lain, sedangkan yang memulakan adalah golongan kita. Jadi kita yang memulakan dan membiarkan ia ini merebak. Okey, untuk kejiranan, implikasinya adalah apabila berlaku, contoh kita ambil contoh yang tadi, buat karaoke itu, berlakulah pergaduhan. Apa yang kita perlu dalam negara kita dan kejiranan kita adalah perpaduan.
mana kita saling tolong-menolong, faham memahami dan mencipta suasana yang selesa dan harmoni. Tapi apabila berlakunya pergaduhan atau ketidakpuashatian, kebebasan yang diinginkan melanggar undang-undang ataupun tidak memberi keselesaan kepada orang lain, ia amatlah memberi impak yang tidak baik dalam struktur kejiranan. Dalam keluarga pula, keluarga ini salah satu tempat mulanya pembentukan seseorang itu. Apabila ada yang lebih teruk, ibu bapa sendiri terpengaruh dengan fahaman pasca modernism. Pasca modernism ini, apabila dia membenarkan anaknya bebas, maka banyaklah masalah sosial yang akan meningkat dan akan menyebabkan lebih banyak golongan-golongan generasi-generasi baru yang tidak bermoral ataupun kurang adab dan akhlaknya. Tidak seperti tetap dianjurkan dan diajarkan dalam Islam. Jadi dalam keluarga, anak-anak pula akan memberontak, meminta untuk dibebaskan. Contoh ada masalah sekarang, kahwin terlalu muda. Contoh ada yang keluar dari rumah, duduk sendiri pada umur yang sangat muda. So contoh-contoh seperti itu dapat menunjukkan bahawa kita sekarang dalam masalah keluarga lah. Dia memberi, pasca modernism ini memberi implikasi yang hebat kepada institusi keluarga, kejiranan dan juga masyarakat lah, dan lebih besar lagi kepada negara dan dunia lah. Jadi setakat itu saja daripada saya. Sampai sini akan dibentangkan mengenai cara mengatasi pasca modernism ini. Okey, tadi kita dah tengok kesan-kesan buruk dan juga objektif kajian daripada kajian kami, iaitu berkaitan dengan pasca modernisme. So selepas ni saya akan cuba menerangkan tentang cara mengatasi implikasi yang terjadi daripada pasca modernisme. Okey, so first, antara cara-cara yang boleh kita gunakan untuk mengatasi implikasi yang timbul daripada pasca modernisme ialah dengan memperkayakan ilmu falsafah mengenai suatu hukum dalam dari sudut agama Islam. Maknanya pihak-pihak yang bertanggungjawab seharusnya mengambil langkah untuk memberi pendedahan yang lebih mendalam kepada masyarakat berkaitan dengan pasca modernisme dan juga bahaya daripada kesannya fenomena ini. Oleh itu, langkah-langkah yang sepatutnya diambil ialah dalam silibus pendidikan, di dalam pengajaran anak-anak muda sepatutnya dimasukkan sekali cara mengatasi pasca modernisme ni dan kesan-kesannya yang kita tahu memberi kesan buruk terutamanya kepada anak muda. Okey, so seterusnya seharusnya digalakkan lagi menjalankan program pendakwah jalanan. So maknanya para pendakwah yang ada sekarang bolehlah mengambil orang kata ataupun inisiatif lah untuk mengatasi masalah ini dengan memberi dakwah secara terbuka kepada contoh anak muda-muda yang selalu lepak di jalanan, kan. Benda ni selalu kita nampak lah berlaku dalam masyarakat kita. Banyak je orang kata macam pendakwah jalanan yang buat program-program semua. So ini adalah satu langkah yang bagus lah untuk dalam masyarakat kita. So seterusnya, pihak kerajaan juga haruslah mengambil inisiatif untuk memberi peruntukan kepada golongan-golongan yang membantu dalam membantras pasca modernisme ini daripada menjadi sesuatu yang lebih teruk dalam masyarakat kita. Sebabnya dengan sumbangan yang dilakukan oleh kerajaan ini, sebanyak program yang boleh dilakukan dengan lebih giat lagi untuk membantras kesan-kesan yang timbul pada gerakan pasca modernisme ini. So kerajaan juga sebagai satu entiti yang penting dalam sebuah negara
juga haruslah mengambil tindakan undang-undang dalam menentang golongan yang mempraktikkan agama Islam. So maknanya benda ni selalunya dah jadi banyak dalam masyarakat kita sekarang. Kalau kita tengok, terutamanya dalam di media sosial, satu-satu orang yang menghina agama Islam, menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. So maknanya benda ni terjadi disebabkan kurangnya orang kata penguasaan undang-undang yang tegas. Bila terjadi macam ni, semakin banyak orang melakukan penghinaan, maknanya makin rendah martabat agama Islam itu di dalam satu masyarakat. Bila terjadinya begitu, maknanya rasa hormat pada Islam itu juga orang kata tercemar. So maknanya kerajaan haruslah mengamalkan undang-undang yang ketat dan mengenakan denda yang sesuai dan juga hukuman sesuai yang setimpal terhadap kesalahan yang dilakukan. Okey, yang satu lagi, apa yang saya dapati, orang kata antara salah satu faktor yang penting jugalah, institusi kekeluargaan juga haruslah memainkan peranan yang penting untuk membantras fahaman ini. So maknanya ibu bapa dan juga penjaga yang berada di rumah haruslah mendidik anak-anak muda semenjak dari belasan tahun untuk memahami apakah perkara-perkara negatif yang berlaku di luar dan juga budaya-budaya luar yang harus dielak daripada mempengaruhi anak muda zaman sekarang. Sebagai ibu bapa seharusnya lebih mengeratkan hubungan dengan anak-anak, memainkan peranan yang penting dengan menghabiskan masa lebih banyak sama anak-anak, mendidik mereka dengan ilmu-ilmu yang sepatutnya dan juga sikap-sikap yang sepatutnya diamalkan. Okay, so next saya akan menerangkan tentang kesimpulan yang disimpulkan daripada kajian yang kita orang lakukan. So sebagai apa yang saya boleh katakan, gerakan ini sememangnya pada masa kini kesannya kita dapat lihat sangat meluaslah, boleh terlihat. Sebabnya zaman sekarang ni contohlah macam gerakan LGBT ataupun gerakan LGBT Islam liberal. Gerakan-gerakan ini semenjak kebelakangan ini semakin berani mengeluarkan pendapat mereka, menunjuk secara terang-terangan gerakan yang mereka lakukan. So sepatutnya benda ni tak sepatutnya terjadilah dalam masyarakat kita. Sebabnya kita kan sebagai negara Islam, masyarakat Islam, sepatutnya kita menjadi golongan yang membantras gerakan-gerakan yang timbul daripada fahaman pasca modernisme ini. Bukan sepatutnya kita menyokong gerakan ini. Okay, so di sini sepatutnya kita kena baikilah sebagai sebuah institusi masyarakat di dalam negara Islam, iaitu Malaysia. Setiap pihak haruslah menjalankan tanggungjawab yang sepatutnya lah untuk bantas benda ini. So selain itu, institusi kekeluargaan juga haruslah diutuhkan dan diperkuatlah sepatutnya. Sebabnya dengan adanya institusi kekeluargaan yang utuh dan juga kuat, so maknanya anak-anak muda tidak mudah terpengaruh. Sebabnya diorang dididik dengan nilai-nilai Islam yang betul, nilai murni yang sebetulnya, untuk membentuk jati diri yang lebih kuat dan juga lebih matang menghadapi cabaran-cabaran di dunia luar. So apa yang boleh saya katakan, sepatutnya benda-benda macam ni, contohnya gerakan-gerakan yang timbul daripada fahaman pasca modernisme ni, sememangnya kesannya mungkin kita tidak lihat besar sekarang, tapi untuk anak-anak muda mungkin kesannya akan jadi lebih besar apabila mereka menjadi lebih matang, memasuki usia dewasa. Sebabnya anak-anak muda yang belasan tahun sekarang merupakan golongan yang akan menjadi pemimpin untuk negara kita. So bayangkan, kalau pun pemimpin kita di masa hadapan terpengaruh dengan gerakan-gerakan fahaman pasca modernisme ini,
So apa kejadi pada negara kita sekarang. So itu menjadikan satu kebimbangan lah kepada golongan pada Eropah sekarang dan juga orang yang berkepentingan dalam kerajaan sekarang. So apa yang kita berlakukan sebagai sebuah masyarakat yang majmuk, seorang masyarakat yang bersatu ialah kita haruslah saling membantu untuk membantras fahaman ini. Kerana mufakat itu berkat kepada sebuah institusi negara itu sendiri. Okey. So itu saja daripada saya. So saya harap kita dapatlah mengambil sedikit banyak iktibar daripada perkara yang berlaku sekarang dan juga memahami apakah itu gerakan fahaman pasca modernisme dan juga bahaya-bahaya yang timbul daripada gerakan ini. So terima kasih dan saya harap kita akan jumpa lagi di masa depan.